Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Jangan lari lagi. Jangan lari. Ni Mak Don. Aku botak kepala. Tapi bukannya sebab lepas aku tonton cerita ni aku rasa macam ada sakit kepala, aku botak kepala, tak ada. Dan aku juga tak ada nazar untuk hampa tanya macam-macam lah. Kan? Aku botak. Itu je. Sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru yang mana yang suka dengan konten-konten yang aku hasilkan. Boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that you guys tak terlepas dengan filem-filem yang aku hasilkan. Filem-filem yang aku hasilkan, video-video yang aku hasilkan. Untuk hari ni kita akan review sebuah filem terbaru Azizi Chang Adnan yang bertajuk Kampung Latah Kena Kuarantin yang baru saja dikeluarkan dekat Astro First. Sebelum aku review, aku nak cakap kepada yang dah place order untuk baju Mak Don yang pertama ni, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum, order masih boleh, pre-order masih lagi dibuka sampai 15 September ni. Baju ni tak akan keluar dah lepas ni sebab aku rasa ni, sebab ni baju pertama. Right, ni baju pertama yang ada nama Mak Don macam tu je. Lepas ni aku akan buat lain atau mungkin akan kira kita tengoklah ada konsep-konsep lain yang kita akan persembahkan. Cumanya design yang macam ni hanya akan keluar kali ni lah. So kalau 50 tu yang terjual, dan 50 je. Anyway, if you guys nak order boleh tekan nombor WhatsApp yang aku tulis dekat poster yang aku tunjukkan ni dan juga kontak aku dekat situ, nanti aku akan reply lah. Dan kita tengok macam mana kita boleh deal. So, Kampung Latah Kena Kuarantin ni arahan Azizi Chang Adnan. Azizi Chang Adnan ni awal tahun tu dia ada buat keluar satu filem 10 tips tipu bini kot, yang aku tak tonton sebab tak menarik langsung trailer dia, dan juga mendapat bad review lah kata-katanya. Azizi Chang Adnan juga yang buat keluar filem pasal bomba tu, aku lupa apa tajuk dia, yang dia selitkan pasal budak tahfiz kena bakar mereka punya tempat pembelajaran, dan ni semua angkara ahli-ahli Freemason lah. Lebih kurang macam tu lah kan. So ni lah Azizi Chang Adnan. Genre untuk filem ni adalah komedi berbentuk satira. Apa maksud satira? Satira ni maksud sebuah karya yang mempersendakan atau menyindir orang lain lah. Macam filem-filem Mamat Khalid, filem-filem Piramli pun ada. Cumanya bukannya filem ni genius, but itu genre dia. Bukan semua satira menjadi macam filem Mak Khalid pun bukan semua filem satira dia power. Ada yang kurang dan ada juga yang macam terumbang-ambing macam tu lah. Lakonan Azhan Rani, Nazia Mustafa, Ida Muain, Alicia Sanda, PS Mansur, Den Latah, Joy Daud dan lain-lain lagi. Sebelum aku masuk ke sinopsis, aku nak bagi tahu kepada peminat-peminat ada hantu yang sebelum ni sibuk sangat yang sibuk sekolahkan aku tentang maksud komedi, yang kata filem ni adalah bentuk komedi. So boleh je lepas nak ridiculous kat ujung-ujung lah apalah. Filem Den Latah ni filem Kampung Latah ni adalah contoh yang kalau hang nak buat filem-filem lawak bodoh macam tu, maksudnya lawak-lawak yang macam ridiculous lah, faham tak? Bukan ridiculous, dia more to slapsticks, punchline yang daripada mulut apa semua ni. Filem-filem yang macam tu lah kan, hang kena tunjukkan dekat first act. Macam filem ni dia tunjukkan dekat first act dari awal lagi, kata memang kita akan hadap lawak-lawak yang seakan macam tu. Kiranya throughout the film kita tak boleh questioning dah lawak-lawak dia tu. Okay, kita tak boleh kata apa yang doktor ni duk tengok virus tu, lepas tu dia pergi letak lukisan virus dekat celah-celah skop tu. Macam bodoh gila dia tu. Tapi tu memang lawak dia, faham tak? Hang tengah duk tunjuk sekali lah gambar konsep-konsep lawak macam tu dia dah paparkan kat first act. Kiranya lepas tu kita takkan anggap director ni tak tahu maksud filem. Dalam ada hantu, clearly lepa buat filem yang serius pada first act dan second act. Tiba-tiba dekat hujung hang nak buat lawak yang ridiculous tu, mana boleh. Dia senang gila buat kerja, kita panggil benda tu, faham tak? Hang dah tulis elok-elok filem tu, lagi kat hujung macam aduh aku tak idea macam mana kita nak endkan filem ni bagi ada plot twist yang orang macam akan suka. Kita buatlah dia lawak, dia sembang sebelah jenazah, benda simple je. Alah lawak kan kita boleh buat semua benda, mudah kerja. Lepas ni orang akan buat filem semuanya jenis macam tu. Bukannya aku tak suka ada hantu, aku suka dari segi sinema. Aku dah terangkan dari segi camera movement apa semua, dari segi dia vibe yang dia bawa, aku dah terangkan sebelum ni. Yang aku tak suka adalah how dia petulis filem ni. Itu je. Anyway, filem ni mengisahkan tentang Kampung Latah Permai, sebuah kampung yang unik dan menjadi tumpuan pelancong dari luar dan dalam negara kerana ianya satu-satunya di dunia yang mempunyai kadar penduduk melatah yang paling ramai. Aku get it lah why dia nak buat filem macam ni Sebabnya aku rasa lah dia based on suksesnya sebuah program TV yang bertajuk Pocok Melatah, yang mana kontestan dia tu semua kaki-kaki latah. So, throughout the program tu lepas melatah banyak. So banyak komedi yang terjadi dekat semua tu based on editor punya editing dan juga reaksi geng-geng orang yang melatah tu lah.
Cuma untuk dijadikan filem, okay, first of all, the whole idea, the whole concept best. Okay, bukan best, dia menarik. Sebuah kampung yang menjadi tarikan pelancong, yang mana orang penduduk kampung mereka buat duit dengan jadikan orang kampung tu sebagai macam binatang, faham tak? Sebab mereka punya awal-awal tu dia dah tunjuk scene mereka bawa pelancong mai tengok orang kiri kanan, macam seolah-olah zoo lah kiranya. Jadinya benda tu macam lawak. Cuma bukan nak lawak, benda tu menarik, faham tak? Tapi hang kena fikir ideal lain selain daripada buat skrip macam ni. Hang kena fikir how idea tu boleh buatkan jalan cerita tu jadi menarik. Okay, since dah ada sebuah kampung yang punya kadar melatah yang ramai, apa benda yang mereka boleh buat, apa benda yang menarik untuk dijadikan ianya filem. So hang kena fikir lebih daripada tu. But the whole concept dah menarik dah. Okay, main dekat skrip, ni yang teruk ni, the whole thing teruk. Konsep saja menarik, tapi the whole thing dari segi skrip, naratif, character development, semua teruk. Cerita ni mempunyai jalan cerita yang membosankan dan juga amat malas. Okay, sebuah kampung dilanda virus mana orang melatah sampai muka biru, keluar buih dan sampai bunuh orang apa semua. Kiranya si ada pembantu makmal yang mai check benda tu kata dia virus. Hang dah tahu kata benda tu virus. Why tiba-tiba bila hang punya girlfriend Azhan Rani dalam filem ni kena virus tu, hang pergi jumpa bomoh. Jalan cerita dia macam cacah merbah, tau. Susunan cerita dia apa semua ni, jalan cerita semua benda jadi cacah merbah. Macam kita tak tahu cerita ni nak membawa ke arah mana dan apa benda yang dia nak tunjukkan dalam filem ni, yang faham tak? But and then dia ada selitkan yang orang Malaysia, orang kampung suka santau, sikit-sikit santau. Dia ada selitkan benda tu. Then why not hang jadikan benda tu as Azhan Rani punya karakter. Azhan Rani ni seorang yang tak percayakan doktor, faham tak? Dia hanyalah bergantung kepada bomoh semata-mata, semua benda bomoh, sikit-sikit bomoh. So that bila ada virus ni lepas terus jumpa bomoh. Itu benda yang pertama. Ini semua hantu apa semua tak. Orang kampung yang duk percaya santau ni, tapi bila benda ni terjadi, dia kata tu sisa toksik yang terjadi dekat satu tempat. Bukannya ni semua guna-guna ke apa, kata tak, dia pun percaya sisa toksik. Dia cacau merebah, faham tak? Hang boleh je buat cerita ni. Okay, filem ni sebenarnya lepas ni kena sumpahan melatah. So hang boleh je mulakan filem ni dengan scene YB main kampung, kemudiannya YB tu latah tertikam orang, dan virus tu melanda lah kira, dan semua orang kena dan semua seorang kena virus. Satu scene kena virus. Hang end kan dekat situ. Kita tak tahu apa jadi, apa benda yang terjadi, dan hang flashback ke scene yang lepa buat tour dengan pelancong tu kan. So bila keluarnya mai je ke titik yang YB tu kena virus tu, then barulah nampak susunan dengan lebih elok kan. Lepas tu si Azhan Rani mulalah jumpa bomoh, dan bomoh ni ridiculous, dan terus ke membawa jumpa Ropi untuk terangkan apa sebenarnya yang jadi. Itu sumpahan depa. Sebab tu cakap cerita ni dia macam cacah mabak, sebab dia tak tahu nak ke arah mana dulu, ke arah mana. Dia macam tak tahu, dia edit semua sekali, dia campur adukkan semua sekali, dan dia harap penonton boleh faham. Macam tu je. Mungkin cerita ni kita tak boleh faham, cuma dia jadi cacah mabak. Kita benda ni senang dia nak faham, cuma dia jadi cacah mabak, faham tak? Kedua, komedi satira. Dia punya komedi 100% bergantung kepada orang melatah. Hak ni yang punca dia adalah weakness dia terlalu mengharap sangat. Orang melatah ni, kalau kita nak bagi dia melatah, kita kena sergah dia, bagi dia terkejut. Hang bayangkan kalau satu scene tu melatah saja pun kita dah rasa penat nak tengok orang melatah. Benarlah benda lawak kan, ada setengah tu lawak. Tapi kalau kita nak kena hadap the whole film lawak macam tu je, benda tu jadi repetitif dan membosankan, dan it's a lazy writing. Bila benda lazy writing ni, aku tak cakap memang orang kata senang buat kerja. Filmmaker, writer, director, semua benda senang buat kerja. Mengharapkan kepada lawak latah saja semata-mata. Bila scene lawak latah tu jadi repetitif, kita dah penat, kita dah macam benda ni aduh sikit-sikit latah, jadi bosan. Satira-satira yang hang masukkan tu jadi tak menarik langsung. Dia jadi kurang sengat tentang YB main kampung, macam salam orang apa semua. Lepas tu penduduk kampung yang nak sembunyikan benda dari YB, lepas tu orang kampung nak beli verifier apa semua tu. Jadi benda tu kurang sengat, dan benda tu kurang info. Kalau Aziz Chang ada nak belajar daripada filem-filem satira yang bagus, mungkin dan tentang kekampungan, mungkin boleh tonton cerita Lelaki Harapan Dunia kot. Okay, filem tu lebih lawak, lebih tersusun, lebih elok. 360 punya degree lawak dia dan satira dia berbanding daripada filem Kampung Melatah Kena Kuarantin ni. Ketiga, kamera movement yang malah. Kamera movement dalam filem ni sangat-sangatlah malah. Ya Allah, tak ada benda yang malah selain daripada kamera movement ni. Dia kebanyakannya scene dalam filem ni statik. Dia macam hang tengok slideshow. Dia macam hang tengok slideshow scene. Scene yang banyak-banyak tu hang tengok slideshow je. Dia tak ada kamera movement yang bagi hang nampak hang rasa cinematic ke apa, tak ada. Even conversation scene Ropi yang nak dedahkan tentang sumpahan tu pun
tak menarik. Aku rasa director boleh tengok reference daripada filem Reservoir Dogs, time scene table yang awal-awal opening tu lepas sembang, ataupun tontonlah cerita lagi-lagi senario. Waktu Apek dengan Yasin nak terangkan dekat Wahid betapa susahnya nak buat roti canai, scene tu nampak interesting, faham tak? Padahal conversation dia adalah tentang macam mana nak buat roti canai je. Macam mana director tu boleh buat scene tu, dan editor tu, macam mana director, editor, cinematographer boleh buat sebuah scene tu jadi menarik. Aku rasa director Aziz Charnan ni boleh belajar daripada scene-scene yang macam tu, supaya next filem dia boleh buat dengan lebih elok. Secara konklusinya, filem ni merupakan sebuah epitomi membuang masa dan wang ringgit yang sangat bagus. Ada epitomi yang sangat bagus. Kita tak tahu pasal apa dia namakan Kampung Latah kena kuarantin, padahal scene kuarantin dia tak banyak pun. Scene kuarantin tak nampak macam kuarantin. Boleh jadi letak Kampung Latah Permai, ataupun sumpahan Kampung Latah, ataupun sumpahan Melata, anything yang menjadi core dalam filem ni. Dia banyak lubang-lubang yang besar yang tak boleh nak ditutupkan lagi dengan apa-apa benda. Ada satu garis halus yang memisahkan antara filem shock sendiri dan juga filem yang power, dan garis halus tu dipisahkan dengan keegoan writer dan director. Kalau director tu terlalu ego dalam sebuah filem, dia rasa dia betul semua, dia rasa dia tak salah langsung, dia tak mau ambil pandangan orang, maka ianya akan terjerumus ke dalam filem shock sendiri. Dan dalam filem shock sendiri tu ada banyak lagi pecahan yang aku tak mau sebut dan tak mau labelkan, nanti orang kata apa label filem ni. Dan kalau filem ni elok dasarkan director tu pula, dia akan pergi ke filem yang power. Tapi filem yang power ni pun dia ada banyak pembahagian. So director and writer, all the filmmaker, janganlah ego dalam membuat sebuah filem. Dan janganlah terlalu taksub dan rasa diri tu lawak. Mungkin boleh hire script advisor, mungkin boleh hire orang-orang lain dalam menulis untuk jadi second advisor, anything lah yang boleh orang kata bagi second thoughts tentang filem hang ni, sama ada filem hang ni best ke tak dan berbaloi ke tak untuk orang tonton kat program. So thank you very much for those yang watch this review. Jangan lupa tekan button subscribe, button notification. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye. Kalau putar tanda